Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi bertemu kita lagi pada hari ini. Cuma kali ini adalah untuk subjek atau pemadah fiqh, ya. Fiqh tingkatan 1. Jadi tadi saya dah perkenalkan diri. Jadi untuk video kali ini saya tak ada memperkenalkan diri dah. Dan kita akan terus bincangkan pembelajaran kita hari ini pada tajuk yang pertama, iaitu At-Taharah. Ya, tajuk yang pertama adalah At-Taharah. Baik, macam biasa, untuk pembelajaran kita, pelajar perlu ada 3 perkara ni lah. Yang pertama, buku teks fiqh, ya. Buku teks fiqh adalah buku teks yang warna biru ni, dia tulis fiqh kat situ, okey. Baik, pen ataupun pensil, dan juga highlighter pen, ya. Yang kali ni perlukan highlighter pen. Baik. Jadi terus masuk kepada muka surat 2, terus masuk kepada pembelajaran kita. Cuma saya bahagikan muka surat ni kepada 2 lah, page ni kepada 2 sebab supaya kataannya lebih nampaklah jelas. Okey. Baik, kita tengok di atas tu tajuk dia, ya. Kita bermula dengan At-Taharah, ya. Sebut sama-sama At-Taharah. Baik, apa itu maksud taharah? Taharah ni maksudnya bersuci, ya. Bersuci. Bersuci ni apa, Ustaz? Bersuci ni adalah kita membersihkan diri daripada najis. Nanti kita akan bacalah takrif dia. Pengenalan awal, bersuci ni kita nak bersihkan diri daripada najis. Okey, baik. Jadi macam biasa, sebelum memulakan pelajaran, kita perlu tahu ahdafu ta'allum. Ingat lagi tak ahdafu ta'allum? Ahdafu ta'allum ni adalah objektif pembelajaran, ya. Baik, jadi untuk kali ni objektif pembelajaran kita banyaklah. Kita ada 7 objektif pembelajaran. Jadi kita akan tengok satu-satu macam biasa. Yang pertama, dia akan sebut ba'da mutaba'ah ad-darsu, ya, selepas mengikuti pelajaran, yatamakkanu at-tullabu min. Okey, pelajar akan mampu. Yang pertamanya, okey, berbaris, zikru ta'arifu at-taharatu lughatan wa syar'an, ya. Apa maksud dia? Mengingati pengertian bersuci pada bahasa dan syarak. Okey, itu objektif yang pertama. Kita nak hafal, ingat maksud ataupun pengertian bersuci ni dari segi bahasa dan syarak. Okey, seterusnya yang kedua, kita akan zikru dalil, ya, zikru dalil ala masyru'iyyati at-taharah. Apa maksud dia? Maksudnya adalah kita nak kena mengingati dalil ke atas pensyariatan bersuci. Pensyariatan tu apa, Ustaz? Pensyariatan tu adalah perintah Allah yang telah digariskan dalam Al-Quran. Ya, jadi ada dalil. Dalil Allah SWT suruh kita bersuci. Ada, ya. Baik. Seterusnya yang ketiga adalah zikru hukmi at-taharah wa aqsamuha. Maksud dia? Mengingati hukum bersuci dan bahagian-bahagian. Apa itu hukum bersuci dan apa pembahagian daripada hukum tadi. Okey, seterusnya kita nak menerangkan alat-alat untuk bersuci. Ya, bayanu adawatut taharah. Nak guna apa nak bersuci ni, Ustaz? Nanti kita akan belajar, ya. Zikrul. Yang seterusnya adalah zikrul al-miyahu allati yajuz tathhir biha. Apa ke benda pula ni? Zikru macam biasa, mengingati air yang dibolehkan bersuci dengannya. Ada air-air yang boleh kita bersuci dengannya. Ada air-air yang tak boleh. Nanti kita belajar. Baik. Kemudian yang ke-6, zikru aqsamu miyah. Apa dia pula ni? Mengingati pembahagian air. Air pun ada pecahan-pecahan dia pula. Ya. Ada air, ada pecahan dia. Jadi kita tengok. Dan yang terakhir adalah nak bayanul hukmu isti'malul miyah. Kita nak menerangkan hukum, ya, menggunakan air tu. Penggunaan air tu. Apa hukum dia? Daripada jenis-jenis air tadi, bahagian-bahagian air tadi kan. Air ni apa hukum dia? Air yang satu lagi apa hukum dia? Baik. Jadi selesai objektif pembelajaran. Jadi kali ni kita advance sikit, kita masuk kepada ta'rif taharah, ya, pengertian dia. Nak kena kenal lah taharah ni apa. Ya, sebab taharah ni adalah benda yang kita kena buat hari-hari.
Sebab kita nak solat, kena taharah. Kan? Dan disunatkan untuk sentiasa dalam keadaan suci, bersuci. Baik. Yang pertama kita tengok ta'rifut taharah. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu adalah pengertian. Tulis maksud. Pengertian. At-taharah tadi bersuci. Bagus. Baik. Jadi pengertian bersuci ni terbahagi kepada dua. Yang pertamanya lughatan. Apa itu lughatan? Lughatan itu bahasa. Dari segi bahasa. Terjemahan dari segi bahasa dia. Baik. Apa disebut kat sini? An-nazafatu, an-nazafah, iaitu kebersihan. Maksud taharah tadi tu an-nazafatu, kebersihan. Dan apa? Dan penyingkiran. Wa takhallus. Dan penyingkiran. Nak singkirkan apa? Min, daripada al-adnasi, daripada kekotoran. Tulis ya. Jadi kalau kita baca sepenuhnya takrif dia tadi, an-nazafatu wa takhallus minal adnasi, kebersihan dan penyingkiran daripada kekotoran. Itu dipanggilkan bersuci. Okey, baik. Selesai takrif bahasa, kita masuk kepada takrif syarak pula. Syara'an ni apa benda Ustaz? Syara'an ni adalah hukum syarak. Dari segi hukum syarak ni, apakah maksud bersuci? Baik, kita tengok dia kata fi'lu. Apa itu fi'lu? Perbuatan. Perbuatan. Okey, salin. Perbuatan apa? Ma tustabahu bihi. Apa maksud ma tustabahu bihi? Yang membolehkan dengannya. Panjang sikit, jadi saya bagi masa tu salin Tadi fi'lu tadi perbuatan. Ma tustabahu bihi, yang membolehkan dengannya. Okey, dah membolehkan dengannya apa dia? As-salatu. Kalau solat ni tak tahu maksud, payahlah. Solat. As-salatu solat. Jadi perbuatan yang membolehkan dengannya solat. Atau ma fi maknaha. Apa itu? Apa yang pada maknanya, apa yang seerti dengannya. Apa yang seerti dengan solat tadi. Jadi kita ulang balik. Apa itu bersuci dari segi syarak? Adalah satu perbuatan yang membolehkan kita untuk solat, ataupun perkara-perkara yang seerti dengan solat. Contoh tawaf. Contohnya nak pegang Al-Quran. Okey. Baik. Itu maksud dia. Okey. Apa contoh-contoh cara bersuci ni? Kal wudu'i, seperti wudu. Ambil wudu kan? Seperti wudu. Dan juga wal ghusli, dan mandi. Mandi. Apa lagi? Wat tayamum wa izalatin najasah. Dan juga tayamum dan membuang najis. Ada 4 cara bersuci dekat sini. Yang pertama dengan wudu, kemudian ghusli dengan mandi, ini mandi wajib. Seterusnya tayamum, dan yang terakhir kita kena buang najis kan. Selepas kita buang air kecil, buang air besar, kita kena bersihkan najis tersebut. Baik. Jadi kita ulang balik pengertian ni tadi, iaitu fi'lu ma tustabahu bihi as-salah. Satu perbuatan yang membolehkan kita dengannya untuk solat. Kalau tak buat, tak boleh solat. Ataupun yang seumpama dengan solat, contohnya pegang Quran. Contohnya tak nak tawaf dekat Kaabah. Kena bersuci dulu. Dengan cara apa? Tadi, sama ada kita wuduk, ikut keadaan lah. Kita berwuduk, ada masa kita kena bersuci dengan mandi wajib, ada masa kita kena bersuci dengan tayamum, dan ada masa kita bersuci dengan menyingkirkan najis. Nanti saya ceritalah situasi-situasi yang perlu wuduk, perlu mandi wajib, perlunya tayamum, dan perlunya kita menyingkirkan najis. Okey. Jadi selesailah penterjemahan bahagian
pengertian. Dan sekarang ni saya nak korang pegang highlighter. Okey, pegang highlighter. Ready? Adalah apa yang kita nak buat adalah kita nak highlightkan poin-poin penting yang korang kena hafal. Yang nanti dalam exam tanya benda ni. Okey, baik, yang pertama adalah pengertian dari segi bahasa dia. Okey, boleh tengok skrin ni. Yang saya highlightkan tadi tu, kamu highlightkan dalam buku kamu. Boleh? Okey, highlightkan. Yang pertama, takrif bahasa tadi. Okey. Yang kedua, kamu highlightkan takrif syar'an sampai dekat yang saya tanda ni je lah. Ya, fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu aw ma fi ma'naha. Okey. Baik. Highlightkan yang tu. Okey, sudah. Jadi, bila dah highlight, maka selesailah pembelajaran fiqh untuk hari ini. Jadi, macam biasa, kalau ada persoalan, ada permasalahan, sila WhatsApp personal kepada saya untuk menyatakan permasalahan dan soalan-soalan yang nak korang tanyalah. Okay. Jadi dengan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.